Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton dan pelayan Masih Gazette. Terima kasih bersama dengan kami. Kami bersiaran langsung dari Istana Negara di pintu utama hari ini, di mana kami dimaklumkan akan ada pergerakan di mana Perdana Menteri Tan Sri Yassin dikabarkan akan menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi mempersembahkan keadaan atau perkembangan semasa. Berhubung keputusan UMNO pada malam tadi yang memutuskan untuk menarik sokongan terhadap beliau berkuat kuasa serta-merta, dan saya kira perkara ini turut sedikit menggoyangkan pentadbiran Tan Sri Yassin apabila UMNO membuat tindakan ataupun keputusan yang tegas pada malam tadi. Dan saya kira akan berlaku sekali lagi pergolakan kerajaan di mana akan berlaku perubahan. Namun dalam kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Habibie malam tadi, di mana beliau tidak menyatakan tentang mahu meruntuh atau membubarkan kerajaan Perikatan Nasional. Sebaliknya, beliau mahu Perdana Menteri Tan Sri Yassin meletakkan jawatan dan berundur secara terhormat bagi memberi laluan kepada Perdana Menteri baharu dilantik dan menerajai negara dalam memastikan negara terus berkembang, menyelesaikan masalah COVID-19 dan memastikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK berjalan lancar mengikut jadual dan memastikan juga ekonomi kembali ke landasan yang sebenar. Kerana kita tahu COVID ataupun Perintah Kawalan Pergerakan, dan hari ini fasa 1 bagi Selangor dan Kuala Lumpur, fasa 1 dan beberapa kawasan pelan pemulihan negara. Pelan pemulihan negara sedikit sebanyak ataupun banyaklah memberi kesan kepada rakyat, khususnya yang berpendapatan rendah, khususnya pada peniaga kecil, penjaja, di mana walaupun mereka dibenarkan beroperasi seperti biasa pada Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, namun orang tak ada macam mana nak dapatkan pelanggan. Dan saya kira bila tiada pelanggan, sudah mestinya ramai yang terjejas pendapatan, malah ada yang hilang pekerjaan, hilang punca pencarian. Dan bila ini berlaku, rakyat tertekan dan terus stres hingga ada kes kita lihat ada yang meninggal dunia disebabkan bunuh diri, gantung dan sebagainya. Dan saya kira langkah kerajaan, langkah pentadbiran UMNO sendiri yang semalam sangat-sangat prihatin dan cakna terhadap nasib rakyat yang semakin tertekan akibat COVID-19. Yang hari ini kita tahu kes baharu positif COVID-19 hari ini sangat-sangatlah tinggi. Kalau tak silap saya 8686, cantik nombor tu. 8686. Jap saya cek balik. Kalau tak silap saya 8686. Okey, saya boleh sahkan hari ini kes baharu 8868 kes baharu melonjak pada hari ini. Kita pun tak tahu kenapa melonjak tiba-tiba sedangkan semalam baru 7,000 lebih, tetapi hari ini telah mencecah 8,868, hampir mencecah 9,000. Dan jika mencecah 9 ke 10,000, saya kira katil hospital akan lumpuh kerana jumlah pesakit yang semakin bertambah, jumlah pesakit yang sangat ramai tidak dapat dirawat dengan sebaiknya kerana fasiliti perubatan sangat terhad ketika ini. Dan saya kira program imunisasi kebangsaan COVID-19 perlu disegerakan. Bukan lagi tunggu orang kata melengah-lengahkan untuk mengambil vaksin, ataupun sistem itu sendiri kalau boleh kena up to date. Dan kerajaan juga sebelum ini telah membuka beberapa pusat pemberian vaksin di seluruh negara, dan terbaru adalah di KLIA bagi petugas dan juga kaki tangan yang bertugas di pintu masuk negara itu sejak 2-3 hari lepas. Dan hari ini saya kira kita menunggu sebarang pergerakan dan perkembangan semasa berhubung kedudukan Tan Sri Yassin yang dijadualkan akan menghadap Yang di-Pertuan Agong susulan tindakan UMNO yang menarik sokongan
terhadap pentadbiran beliau dalam Perikatan Nasional. Dan saya kira anda pun sudah maklum sejak pagi tadi beberapa kenderaan termasuk kenderaan peguam negara turut kelihatan memasuki kediaman rasmi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan saya kira perkembangan-perkembangan lain kita akan memaklumkan kepada anda secara langsung dari lokasi dan kami sentiasa akan memberikan anda maklumat yang terkini dan tepat. Terima kasih kerana bersama dengan Malaysia Gazette walaupun hari baru saja hujan di sini, namun kami akan cuba terus bersiar langsung dari lokasi. Banyak perubahan dan keputusan yang mengejut sejak semalam berlaku. Pada awalnya pada sebelah petang, di mana kita tahu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kemudian Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On pula dilantik sebagai Menteri Kanan Keselamatan dan bagi menggantikan kedudukan posisi yang dipegang oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Dan saya kira saya perlu mencari lokasi yang sesuai kerana hujan telah pun lebat di Istana Negara. Sementara kita menunggu sebarang pergerakan masuk oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dikatakan akan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada petang ini. Dan apapun kita sentiasa bersiap sedia untuk membuat liputan dan memaklumkan pada anda jika ada sebarang perkembangan semasa dari lokasi. Okey, kita cari lokasi yang sesuai. Hujan dah agak lebat sekarang. Okey, tak apa, kita tunggu sini. Okey, kalau pada anda yang tidak sempat mengikuti secara langsung pengumuman khas oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, mungkin saya boleh sedikit maklumkan mengulas sedikit apa yang dipati sidang media terbatas tersebut. Antara lain yang paling penting adalah mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO sebulat suara memutuskan UMNO akan menarik sokongan terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kuasa serta-merta malam tadi. Dan saya kira keputusan yang dibuat oleh UMNO ini cukup memberi kesan kepada pentadbiran Perikatan Nasional, kerana kita tahu pentadbiran Perikatan Nasional dikatakan agak gagal dalam mengatasi COVID-19. Okey, cuaca sini lebat lah di Istana Negara. Namun kita cuba terus bersiar langsung membawakan maklumat terkini kepada anda yang berada di rumah. Teruskan berada di rumah, jangan keluar, jangan tukar channel anda, terus bersama Malaysia Gazette kami di lokasi. Ini secara langsung secara langsung. Agak lebat cuaca di sini, tapi kita cubalah untuk terus berada di sini membawakan maklumat dan berita terkini kepada anda. Terima kasih kerana doakan kami. Hujan itu hormat, betul. Hujan itu rezeki. Mungkin hari ini ada rezeki pada anda. Yang penting rezeki pada rakyat. Kenapa? Kerana rakyat tidak mahu tunggu bulan Ogos. Rakyat tak mahu tunggu bulan Oktober untuk menanti atau menunggu bantuan tiba. Baliknya rakyat berdesak supaya bantuan disegerakan
bantuan BPR, iCitra dan sebagainya dapat disalurkan sekarang. Bukan tunggu bulan depan, 2 bulan lagi, tapi sekarang. Kerana kita tahu ramai yang terkesan dengan COVID-19, apatah lagi kesan Perintah Kawalan Pergerakan dan total lockdown dilaksanakan oleh kerajaan sejak 1 Julai lalu. Muhammad Firdaus, betul tu, hari ni lebih 8,868 kes positif hari ni dicatatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan saya kira angka tu agak tinggi. Dan kita pun tidak pastilah kenapa angka tu melonjak lebih 1,000, kerana semalam baru 7,000 lebih kalau tak silap. Hari ni dah 8,000 lebih, hampir mencecah 9,000. Dan jika ia mencecah 10,000, saya kira hospital-hospital di seluruh negara mungkin akan lumpuh, kerana katil dan fasiliti perubatan agak terhad dari sebab itulah kerajaan mahu melancarkan dan melajukan lagi proses imunisasi. Bagi anda yang mendapat temujanji, jangan berlengah-lengah, teruskan dapat imunisasi anda. Bantulah negara, bantulah masyarakat kita, kerana jika kita dilindungi, mendapat vaksinasi, kita dapat mengelakkan orang lain terjangkit dengan vaksin, dengan virus yang boleh membawa maut itu. Betul tu, ramai yang sudah fed up kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKPD ataupun total lockdown ni lama sangat. Ramai yang gelisah, stres kerana tidak dapat bekerja, dapat keluar untuk mencari barang keperluan dan sebagainya. Malah mereka ada juga yang mengalami masalah mental dan hingga membawa maut, membunuh diri. Saya kira perkara ini perlu diambil serius oleh kerajaan, khususnya pemimpin-pemimpin kawasan, dan malah rakyat terpaksa memberi idea pula mengibarkan bendera putih di rumah, tanpa rasa segan, tanpa rasa silu untuk meminta bantuan. Kerana mungkin ada beberapa golongan, contohnya M40, dulunya M40, tapi mungkin sekarang B40, dan B40 juga mungkin sekarang bukan B40 lagi, mungkin turun lagi kerana mereka hilang pekerjaan. Kita tahu ramai sangat yang hilang pekerjaan dan perlukan bantuan. Yang penting adalah bantuan makanan asas, kerana tanpa makanan macam mana mereka nak meneruskan kelangsungan hidup. Saya kira kes rakyat yang tertekan sangat ramai sekarang ni, walaupun diarah duduk di rumah, tidak perlu melakukan pergerakan. Namun banyak perkara perlu diperbaiki oleh kerajaan, antaranya memperbaiki sistem internet yang bagi mudahkan anak-anak kita menjalani PDPR dari rumah, kerana kita tahu data sangat mahal harganya, dan kelajuan ataupun kelicinan internet pada hari ini sangat mengecewakan. Walaupun kerajaan memberi jaminan tidak akan berlaku gangguan, tapi saya kira banyak kawasan terjejas dengan masalah internet yang slow, data yang mahal dan sebagainya. Bukan semua orang mampu untuk membeli data yang saya kira banyak digunakan oleh anak-anak kita untuk menjalani atau mengikuti pembelajaran dalam talian. Dan saya kira sehingga kini, selagi sekolah tidak dibuka, selagi itulah PDPR dan pembelajaran dalam talian perlu diteruskan, data perlu ditambah. Dan saya kira ramai yang mengeluh tidak cukup sekadar data 1 gig dan sebagainya atau jaringan prihati yang diberikan oleh kerajaan, kerana data yang digunakan sangat banyak, kerana melibatkan video conference dan sebagainya. Dan ya, ada juga yang Syah tumbanya Menteri Hujam Abdul Rahmat, betul. Lobby score, jangan politik mainkan rakyat, nyawa rakyat. Itu saya setuju. Jangan orang kata perjudikan nyawa rakyat demi kepentingan politik masing-masing. Kena kita tahu sekarang keutamaan yang bukannya perubatan kuasa, tapi sekarang ni keutamaan lebih kepada bagi menstabilkan ekonomi, bagi memulihkan perut rakyat ataupun poket rakyat yang terjejas stroke
hilang pendapatan dan sebagainya. Saya kira bantuan perlu disalurkan segera. Bukannya Ogos, bukannya Oktober, tapi segera. Kalau boleh hari ini, kerana rakyat perlu makan. Kalau tak makan macam mana hidup? Kan, mengharapkan bantuan ataupun sumbangan dari orang ramai sampai bila kan? Kerajaan perlu buat sesuatu. Kerana itulah rakyat terus mendesak supaya kerajaan meneruskan program pengeluaran wang daripada KWSP. Sebelum ni ada Aisina, ada Sari, sekarang pula ada Acitra yang belum dilaksanakan lagi. Katanya akan dibuka pendaftaran pada 15 Julai ini dan bantuan akan disalurkan bermula Ogos depan. Saya kira lambat lah, Ogos 8. Ramai yang catu makanan, ramai yang tak ada makanan, ramai terpaksa berkelimpangan tak makan 2-3 hari. Saya ada terima aduan daripada orang ramai tentang kes-kes yang terpencil juga, yang hilang ataupun terputus bekalan makanan kerana tiada pendapatan, tidak mampu untuk membeli. Kerana kita tahu bila semua ahli keluarga kita berada di rumah, kita terpaksa menanggung kos elektrik akan menaik, kos air akan menaik, dan jumlah makanan yang kita ambil juga akan meningkat kerana semua duduk di rumah. Apatah lagi bila tiada pekerjaan, tiada pendapatan, macam mana kita nak biaya kehidupan atau meneruskan kelangsungan hidup sekiranya terus berada di rumah. Okey, untuk maklumat anda, ketika ini saya berada di Istana Negara pintu utama. Kita mendapat maklumat bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada petang ini, namun kita masih belum mendapat sebarang isyarat daripada pejabat Perdana Menteri, dan kita sentiasa bersiap sedia jika ada perkembangan kita akan maklumkan kepada anda. Apakah perkembangan ini akan memberi sinar baru pada rakyat Malaysia? Adakah Malaysia akan mendapat Perdana Menteri baru, Perdana Menteri yang ke-9? Ini susulan daripada tindakan UMNO pada malam tadi, selepas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengungsikan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang berlangsung dari 8.30 malam sehingga 12.45 malam. Dan antara pendirian ataupun keputusan yang dibuat agak drastik, antaranya menarik sokongan UMNO menarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dan UMNO mendesak supaya Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan berundur secara terhormat bagi memberi laluan kepada calon atau Perdana Menteri baru bagi menerajui negara yang saya kira masih gagal dalam menangani penularan wabak COVID-19. Dan saya kira kes positif semakin meningkat, dan hari ini terus meningkat. 8,868 kes yang dicatatkan dan direkodkan oleh Kementerian Kesihatan setakat 12.30 hari tadi. Dan angka ini tidak menggembirakan rakyat selagi mana angka itu di atas 4,000 dan hampir mencecah 9,000. Saya kira rakyat akan terus berkurung dan dipaksa untuk terus berada di rumah. Saya kira ramai dah stres, tak sanggup lagi nak duduk rumah kerana tiada pendapatan dan sebagainya. Betul tu, ramai yang Melayu minta bantuan makanan. Bukan minta apa, minta makanan. Saya pula mendapat makluman daripada rakan-rakan pihak berkuasa, banyak kes berlaku di mana kes kecurian berlaku di pasaraya. Bukan curi apa, curi makanan, curi ikan. Kadang rakyat terdesak, rakyat nak makan. Kalau bantuan terus dilengahkan, saya kira ramai lagi akan mati, ramai lagi akan terkorban kerana kegagalan kerajaan yang tidak menyalurkan dengan segera bantuan yang sepatutnya didahulukan, kerana barang asas atau barang makanan perlu disalurkan segera kepada rakyat kerana mereka sangat-sangat terkesan bila diminta berada di rumah. Ramai yang mengeluh juga kenapa berlaku lagi pergolakan politik pada hari ini, sedangkan kita telah pun melalui siri pergolakan pada tahun lepas, di mana Pakatan Harapan tumbang selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad letakkan jawatan. Namun hari ini terpaksa berhadapan dengan satu lagi krisis pentadbiran negara, di mana
UMNO menarik balik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin dan mahu calon Perdana Menteri yang baru untuk menerajui negara. Dan saya mendapat maklumat juga kalau boleh Perdana Menteri yang baru ini mestilah mewakili UMNO, bukan lagi bersatu, bukan PAS tetapi UMNO. Mereka mendesak supaya UMNO diberikan mandat, diberikan peluang untuk memulihkan negara yang terjejas teruk akibat COVID-19 sejak pentadbiran Pakatan Harapan. Kita tahu sebelum ni Pakatan Harapan juga gagal mengekang pergerakan masuk pelancong dari China yang disyaki membawa COVID-19 sebelum ini melalui Singapura. Malangnya kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini membenarkan mereka terus masuk dan dengan alasan selagi mana mereka sihat, mereka dibenarkan untuk masuk ke Malaysia. Akibatnya habis penularan itu berlaku, dan penularan kali kedua dalam gelombang yang besar juga berlaku selepas pilihan raya negeri Sabah. Baiklah, kita serahkan kepada kebijaksanaan dan kebolehan yang di-Pertuan Agong untuk mengembalikan kesejahteraan, keamanan dan kestabilan negara. Walaupun kita tahu kerajaan yang diberikan mandat sebelum ini dikatakan gagal untuk menguruskan pandemik yang semakin serius pada hari ini, dan hari ini telah mencecah 8,868 kes positif. Dan ramai yang mengeluh tak boleh keluar, tak boleh nak bawa keluarga, tak boleh melancong, tak boleh balik kampung, tak jumpa orang tua. Sebabkan inilah program vaksinasi yang terlalu perlahan. Saya kira negara baru mencecah 20% jumlah mereka yang berikan vaksin untuk dos pertama, dan sekarang perkembangan itu masih jauh lagi sasaran, iaitu 80% yang disasarkan oleh kerajaan untuk mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok menjelang Oktober ini. Walaupun sasaran kerajaan itu nampak cantik, namun bantuan janganlah lambat, kerana kerajaan perlu merasai denyut nadi rakyat yang ada yang kebuluran, ada yang putus bekalan makanan. Yang penting makanan sekarang ni, bukan kerana apa, kerana rakyat perlu meneruskan kelangsungan. Bagi mereka yang hilang pekerjaan, saya pun tak tahu nak cakap apa dah, kan. Ada yang juga mahu kilang ditutup sementara. Kalau boleh seperti mana yang berlaku pada PKP 1, total lockdown, untuk mengurangkan jumlah jangkitan yang sangat teruk, kerana sektor pelancongan, sektor perkilangan antara kluster tempat kerja yang tinggi dicatatkan, mencatatkan jumlah kes positif COVID-19 sehingga hari ini. Ramai yang nak balik rumah, balik kampung, jumpa orang tua. Ada yang tak sempat jumpa orang tua, meninggal sudah berbulan-bulan lamanya, bertahun pun ada, kerana tak dapat merentas negeri. Ramai nak bakul makanan, betul. Saya setuju. Bakul makanan penting. Saya bukan suka kibar bendera putih, betul. Saya setuju. Dengan cara itulah orang yang terkesan ini tanpa segan silu untuk minta bantuan. Yalah, kalau minta bantuan berjumpa mungkin malu. Mungkin sebelum ni dia dalam golongan M40. Bila dia jatuh B40, bukan semua orang mampu untuk berhadapan dengan masyarakat, meminta bantuan dan sebagainya. Saya kira kaedah bendera putih ni perlu digunakan dengan sebaiknya bagi membantu mereka yang terjejas. Kerana sekurang-kurangnya jiran boleh nampak jiran sebelah ni memerlukan bantuan dan sebagainya. Kalau tiada usaha, hanya mengharapkan kerajaan, saya kira ramai yang keburu. Dan saya juga mendapat maklumat ramai juga badan bukan kerajaan, NGO turun ke Padang, turun ke kawasan PKPD yang dikenakan kawat duri
mendapatkan bakal makanan. Ada yang mengeluh di Parlimen Batu sejak 5 hari PKPD langsung tiada bekalan makanan disalurkan daripada kerajaan maupun mana-mana pihak. Dan saya kira pihak-pihak berbajet ataupun pihak berkuasa perlulah membuka mata sedikit, meninjau dan mengenal pasti mereka yang betul-betul memerlukan bantuan untuk segera disalurkan bantuan seberapa cepat yang mungkin. Nurul, betul, lama tak jumpa family. Saya tak nafikan. Saya pun macam tu juga. Lama tak balik kampung jumpa mertua. Ada yang nak Datuk Seri Ismail Sabri PM ke-9. Yalah, kita kalau boleh biarlah calon Perdana Menteri kali ini yang betul-betul berkaliber, betul-betul bekerja, yang boleh terus merasai, menghayati dan memahami kesusahan, tekanan rakyat yang terkesan akibat COVID-19 yang tidak kunjung tiba. Hari ini mencecah 8,868. 888 bukan angka yang rendah seluruh negara. Dan saya kira Selangor antara yang paling tinggi, dan disusuli dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan angka yang sangat-sangat membimbangkan. Kuala Lumpur sekarang jumlah positif pun makin meningkat, dan disusuli dengan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pun mencatatkan kenaikan yang sangat membimbangkan. Perkabaran dari luar sana, kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas. Pada yang berada di rumah, teruskan berdoa supaya bantuan segera diturunkan. Bukannya Ogos, bukannya Julai, bukannya Ogos, bukannya Oktober, tapi sekarang rakyat perlukan bantuan sekarang. Saya faham. Saya pun menemui beberapa golongan B40 yang terjejas stroke. Azri Zek, kalau pertukaran PM itu baik, ya, kita pun mengharapkan jika ada pertukaran PM memberikan kebaikan kepada rakyat, apa salahnya? Tapi pastikan tidak berlaku atau berulang kegagalan yang dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Dan saya kira rakyat tidak lagi tahan dengan tekanan, bebanan dan sebagainya. Rumah tak dibayar, kereta tak dibayar, nak makan lagi tak boleh lihat keluar, dikurung dan sebagainya. Dan saya kira rakyat stres. Angah Nur, bantuan sekarang bukan Ogos. Saya setuju. Fazila Halim, Agong mohon ambil alih balik. Itulah yang kita harapkan. Agong adalah payung negara, payung pada rakyat. Apa ni? Auzan Ismail, admin tolong upkan citra, tambahkan had pengeluaran 20k maksimum segera. Kita tahu sebelum ni cadangan daripada Ketua Pergerakan UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi, mahu iCitra, bukan iCitra tetapi iSina 2.0 dan iLestari 2.0. Kalau boleh had pengeluaran bukan 5,000 untuk semua kategori, sebaliknya maksimum dibenarkan 10,000, ada yang minta 20,000, bergantung kepada tabungan masing-masing. Kerana saya kira rakyat sekarang perlukan tabungan mereka sendiri, kerana inilah masanya untuk memanfaatkan KWSP bagi meneruskan kelangsungan hidup rakyat yang terjejas, yang tertekan, yang mengalami sakit mental akibat
Perintah Kawalan Keballakan yang begitu lama, berbulan-bulan. Sekolah ditutup. Anak-anak pula perlu belajar di rumah dengan data yang terhad, data yang perlahan, atau dengan kata lain data yang lembab, dengan kadar harga yang mahal. Saya kira bukan semua orang mampu untuk top up. Setiap kali habis tak top up. Bukan murah, kerana kita tahu plan data ataupun plan internet di pasaran sekarang kebanyakan package, bukannya dapat untuk beli data saja. Sebaliknya dia datang dengan panggilan, SMS dan sebagainya. Dan saya kira kerajaan perlu mengkaji semula telco-telco yang sedia ada di negara ini bagi memastikan keperluan data bagi pembayaran online itu dapat dipenuhi. Bukan mengenakan harga yang sangat tinggi, tetapi kualiti ataupun servis perkhidmatan yang sangat teruk. Walaupun telah pun diadukan beberapa kali, namun perkhidmatan telco atau internet di negara ini sangat mengecewakan. Dan saya kira ramai yang telah tertipu, ramai telah habis wang mata untuk membeli data. Kerana data negara ini perlu diperbaiki segera, dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia perlu melihat masalah ini dengan lebih tuntas, kerana rakyat anak-anak kita perlu belajar dari rumah, perlukan fasiliti yang cukup, khususnya internet dan sebagainya, supaya mereka tidak ketinggalan dari segi pembelajaran dari rumah. Nizam Musa, saya tak nafikan ramai anak-anak tercicir walaupun belajar secara PKPD, namun PDPR, namun kesannya sangat-sangat mengecewakan. Kerana saya pun ada anak pun belajar PDPR. Sebab itulah keputusan UMNO pada malam tadi menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana melihat pelbagai kegagalan yang berulang-ulang dilakukan oleh pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan diharapkan apabila naiknya Perdana Menteri baru, masalah-masalah yang tidak berulang dan dapat diatasi dengan segera. Mari ni masjid buka, kilang tutup. Ramai mahukan masjid dibuka semula, kerana kluster tempat kerja boleh dibuka dengan semena-menanya, sedangkan masjid yang terhad jumlah orang tidak dibenarkan. Ahli sekarang ni tak ada beza B40 dan M40. Semua terjejas. Saya setuju. Semua terjejas pendapatan. Apatah lagi bila pelaksanaan total lockdown pada 1 Julai lepas. Muhammad Aizal, Menteri Pendidikan tak boleh decide untuk umum tangguh persekolahan. Anak yang sepatutnya darjah 1 tahun ini, apa kata tahun depan mula semula. Itu pun susah nak cakap lah, sebab kerajaan perlu mengambil masa untuk membuat sesuatu keputusan. Rakyat dah tertekan, tapi keputusan itu tidak memihak pada rakyat. Sebaliknya yang dikatakan lebih populis berbanding pelaksanaan dia. Okey, pada anda yang baru saja bersama kami kini berada di Istana Negara, di pintu utama Istana Negara bagi membawakan secara langsung. Kita akan bersiap sedia untuk menunggu sebarang pergerakan di Istana Negara, di mana kami dimaklumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada petang ini bagi mensembahkan perkembangan semasa politik yang berlaku semalam, di mana Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah memutuskan untuk menarik balik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin berkuat kuasa serta-merta. Dan saya kira bila perkara ini berlaku, Pentadbiran Perikatan Nasional,
bagaikan hilang nahkoda ketika ini. Dan UMNO juga mendesak supaya Perdana Menteri Tan Sri Yassin meletakkan jawatan serta-merta bagi memberi laluan kepada Perdana Menteri baharu untuk menerajui negara dalam mempercepatkan usaha bantuan kepada rakyat, mempercepatkan vaksinisasi dan menyelesaikan masalah COVID-19 yang semakin meruncing pada hari ini. Okey, sebelum ni Ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Nur Omar mencanangkan supaya kerajaan mempertimbangkan untuk membuka pusat pemberian vaksin di seluruh parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri, kerana dengan cara itu dah dapat mempercepatkan pemberian vaksin di serata tempat sama ada bandar maupun luar bandar, dan sekaligus dapat mencapai herd immunity lebih awal berbanding Oktober yang disasarkan kerajaan sebelum ini. Okey, ada beberapa petugas istana telah pun kelihatan. Mungkin ada maklumat begini. Malaysia Gazette. Malaysia Gazette. Perkara cakap beda bang, tempat tak ada apa. Tak ada perjumpaan Tak ada apa tu lah, betul. Okey. Hujan apa ni? Hujan. Okey. Kan? Ya bang. Okey. Okey, kami baru dimaklumkan oleh pihak berkuasa di istana bahawa tiada perjumpaan Perdana Menteri Tan Sri Yassin bersama Yang Bertuan Agong petang ini, dan perkara itu telah disahkan oleh pihak polis yang menjaga istana negara ketika ini. Saya kira maklumat terkini itu dapat melegakan sedikit rakyat di luar sana, kerana mungkin ada perkembangan-perkembangan lain yang boleh kita bawakan di lokasi lain. Dan saya kira saya boleh menyelesaikan ataupun mengakhiri saya langsung saya dari lokasi, kerana pihak istana juga memohon meminta petugas-petugas media dapat beredar dari istana negara, kerana tak ada apa-apa berlaku pada petang ini, dan kami hanya orang kata memberikan maklumat kepada anda. Walaupun tiada, kami sentiasa bersiap sedia bagi menyalurkan maklumat terkini kepada anda, kerana kita tahu keputusan UMNO pada malam tadi sangat-sangat menjejaskan pentadbiran Tan Sri Muhyiddin. Baiklah, setakat ini saja saya langsung dari lokasi Istana Negara pintu 1 untuk Malaysia Gazette. Terima kasih kerana menonton dan menyokong Malaysia Gazette kami ini. Layari di portal kami di www.malaysiagazette.com untuk membaca dan mengikuti laporan dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana menonton dan bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.